Okay, Assalamualaikum. Selamat weekend hari Sabtu. Bolehlah kita belajar trade, backtest ataupun kita study apa yang patut. Kalau kita ada loss, kita check apa sebab kita loss. Kalau profit, kita pun check lah kenapa kita berjaya profit, supaya kita tak tak loss track dalam trading biar maintain kan. Okay, so hari ni saya akan ajar macam mana nak pakai breakout momentum. Tak pun senang cakap, SBR ataupun RBS, versi momentum. Biasa korang belajar yang ni kan, SBR, RBS. Mak, bateri habis pula pen ni. Sekejap, contoh biasa lah. Okay, RBS. So SBR ni maksud dia support become resistant. Support become resistant. Samalah kalau RBS ni, resistant become support. Terbalik je lah. Resistant jadi support. Ni yang basic punya. Okay, so sekarang ni kita tak ajar yang basic ni, kita ajar cara momentum punya. Tu dia lain sikit lah. Saya tak pernah ajar, tapi saya tahu ramai yang perasan, cuma tak ramai yang tanya. Sebab saya pun tak galakkan sangat entry macam ni, sebab air risk kan. Sebab biasa kalau SBR support aja. Okay, support become resistant. Okay, macam mana lukis? Sekejap. Okay, support become resistant. Okay, bila price main sideways, dia break atas. Support, mana support? Support sini. Terbalik rasanya. Pening lah. Okay, sekejap. Okay, dia sideways, dia break bawah dulu. So support sini, bila dia break, dia jadi resistant. Betul tak? Resistant. Betul lah. So dia akan jadi resistant. Ni lah maksud dia, support. Daripada support ni jadi resistant. Itu maksudnya SBR lah. Ni basic punya. So maksudnya SLR biasa. Tapi kalau momentum macam mana? Momentum lain sikit. Sama je. Cuma saya nak cakap yang ni dia high risk sikit. Sebab kalau kita nak kalau kita dah tahu dia break sini support ni, kan support dia dah break, kat sinilah kawasan dia break. So bila kita nak anti kat resistance ni, kita anti dekat bukan kawasan yang dekat, sepatutnya dekat resistance. Kita sell dekat bucu yang ni, R, sell at high. So kita terbalik, kita jadi sell kita dekat low yang resist, yang support ni, yang dah break. Tu yang high risk dia. Tu maksud high risk lah. Tapi kena tahulah risk and reward pun kena setting semua. Setan ni memang high risk, tapi untuk ilmu tak apalah, ajar je kan. Okay, so kalau untuk momentum, cara dia pula. Okay, make sure dia buat momentum naik sikit, turun banyak. Ni cara dia lah. Okay, so naik sikit, turun banyak ni, bila dia break, dia cara break dia sama je. Naik sikit, turun banyak. Naik sikit, turun banyak. Bila dia naik je, mungkin first touch dia dah settle lah, tapi dia break. First touch dia settle, dia break. So bila dia break, yang ni sama macam teknik yang dalam YouTube saya ajar, cuma beza dia pakai momentum lah. So cara nak tahu dia, kita kena cari dekat kawasan dia break sini. Kawasan dia break sini, cari candle yang mana satu punca dia break. Cari CS punca breakout momentum. Tajuk kita breakout momentum lah. So kita tengok dekat mana candle yang punca break, candle apa yang break. Tu kita punya teknik.
Inilah breakout momentum. Okay, jadi kita tengok contoh. Okay, lagi bagus kalau teknik ni breakout momentum campur HNS. Tu lagi bagus lah. Tapi jangan cari dekat sideway. Sideway tak recommended lah. Sideway ni pening nanti. Sideway tak boleh. Tak boleh sideway. So kita tengok contoh dulu. Okay, goal ni dia bukan tak boleh setup ni. Boleh tapi shadow dia panjang sikit lah. Tapi tak apa, kita tengok dulu contoh. Kalau teknik tadi saya lagi sesuai pakai dekat time frame, dekat pair lain. Kalau goal ni kita tengok time frame tak isah, multi time frame semua boleh pakai. Cuma lagi besar time frame tu, lagi risk dia lagi besar lah. Sebab kadang-kadang punca candle yang break tu terlalu panjang. Bila panjang kita nak makin pun besar zone kita. So kita buka line chart. Apa pun mesti start daripada line chart. Okay, so kita tengok dekat mana momentum yang kena break. Okay, sekejap okay, kita zoom sikit. Ni macam ni M30 sideway kan. Okay, kita tengok dulu kat sini. Okay, ni dia buat turun sikit naik banyak. Ada momentum kan kat situ kan. Turun sikit naik banyak. So bila dia turun sikit naik banyak, kita marking kat situ sebagai support momentum. Situlah bucu yang ni, support momentum SM. Lepas tu dia break. Nampak ada break. Bila break, kita tengok candle punca apa yang break momentum sini. So kita tengok, buka candlestick. So candle yang mana? Merah ni kan. So bila candle ni sebagai punca, kita marking kat situ. Satu candle sahaja, candle merah tu lah, highest, shadow sampai lowest. So kita akan entry dalam zone. Lagi bagus kalau kita entry dekat 50%. Yang ni lah tengah-tengah titik So kecil kat sikit zone. Kita betulkan adjust kat 50%. Kawasan kita entry sell. Ni time frame kecil, zone kecil lah. So TP macam saya ajar pakai SNR. So kalau sini pun bukan setakat SNR, dia ada engulfing solid buy. So high risk lah kalau dia hold lebih kan. Selagi tak break. So sekarang dia reject terus naik. So kita tengok lagi. Ini M30. Okay, buka lagi line chart. Kat bawah ni ada satu lagi. Dia buat momentum SM, support momentum dekat bawah ni. Turun sikit, naik banyak. So lepas dia buat SM, dia break kat sini. Nampak tak dia break? So bila dia break, kita cari candle apa punca breakout. Candle merah. So bila candle merah tu, kita marking candle merah higher sampai lower. So 50% dekat mana? Tengah-tengah tu lah, yang titik tu kan, dalam rectangle. Yang ni lah titik tengah. So kita kecilkan sikit zone sebab di atas line kan. So situlah kawasan kita akan entry safe lah. Kalau kita kira zone ni berapa pips. Sebab M30 kan, tak sampai 20 pip, 18 pip je. So risk kita sangat kurang lah. Kalau nak tahu dia valid ke tak, make sure dia break high kita lah dekat kawasan ni. Itu lagi recommended lah. So besar lah zone kita kalau ikut kan. Tapi kalau siapa telak low risk, bila dia break je zone ni, cut loss je. Tapi kalau saya akan cut loss kat atas ni lah kalau dia break. So besar sikit lah zone. Dalam daripada 20 pips tadi boleh jadi dalam kalau zone ni dia break kat atas, jadilah 30 pip zone kita punya risiko. Tapi reward kita dia dapat berapa kalau dia berjaya, kita entry sini dapatlah dalam 50 pips. Ni M30. So laju lah sikit biru dia berbanding time frame besar. Okay, so kita tengok lagi. Okay, dekat mana yang ada? Ni banyak sangat sideway. So kita cari lah jauh sikit. Macam ni kan. Kat sini dia buat momentum RM, naik sikit, turun banyak. So kita marking kat situ. Cari candle apa yang punca break kawasan RM kita. Candle sini, ni first time dia punca kan. Ini kan, yang warna hijau ni kan. So kita marking terlalu kecil lah zone dia. So
kalau kita nak marking kat situ, so sinilah zone-zone kita. 50% tu, titik tengah ni adalah kawasan-kawasan kita akan entry. Yang titik tengah ada rectangle tu, so kecil lah zone tu, terlampau kecil. Floating sikit lah kalau entry sini, sebab dia sideway kan. Kalau biru pun biru lah dekat sini je, naik dapat 40 pips kat sini. Lepas tu masuk zone balik, sini sideway. So carilah zone lain. Okay, buka besar sikit. H4 pula. Okay, H4 dia buat apa? Okay, H4 sini macam momentum, tapi tu lah, belum lagi. Sideway. Kat sini dia buat momentum, tapi tengok dia pull back ke tak. Sini dia naik sikit, turun dia banyak kan. Turun dia macam pelik sikit lah turun, tapi boleh lah consider momentum. Cuma kat sideway je lah high risk kan. Okay, tak apa, kita try marking. Situ punya cari candle punca breakout. Candle yang ni lah, yang hijau kan, kat sini kan. So itu adalah candle punca. So kita akan marking kita punya zone. Sini lah zone kita untuk buy dekat 50%. So paling low risk lah. Nak kalau tamak, entry lah terus dalam zone. Kalau zone kecil lah. Kalau besar macam tu, tak payahlah, ambil 50% dah okey dah. So dia ngam-ngam kena dan dia fly. Ni lah shadow as kan. Itu cara yang paling simple. So kalau break je, cut loss je lah. Kalau dia break, sebab ni zone ni besar, takkan nak tunggu sampai sini kan. So kalau dia break je zone ni body, cut loss je. Itu cara ni. Sebab tu saya cakap teknik ni dia high risk sikit. Dia tak sama macam teknik lain. Okay, faham Okay, so kita tengoklah contoh. Tengok yang kat sini pula. Ni kalau bukan sideway lah. So kalau atas ni, dia ada buat momentum. Okay, dia buat momentum support. Turun sikit, naik banyak. Kalau zoom out sikit nampak lah kan. Sini. So kita marking kat situ. Kita buka candle apa, punca breakout momentum kita tu. So buka-buka ada candle merah. Sinilah candle punca dia, yang sebatang tu. So kita ambil 50% untuk kita entry. So kecil sikit lah zone ni kat H4, tapi kecil. So kita nampak risiko kita kurang lah. So entry kat sini. So dia zone 6 jauh. Kalau kita kira zone ni baru dalam 30 pips. Kalau sanggup hold sampai atas, besar sikit lah zone. Agak-agak dia break body, cut loss je. Sebab dia respect kita punya ni kan, dia turun kan. So dia dapatlah biru. Lagipun sini ada HNS. Kalau marking kat sini candle dia, macam saya ajar itu, candle mana dia punya high, sini kan. Tu cara HNS lah, lain sikit. Makin bucu high. So candle dekat high tu apa? Candle apa? Candle hijau. So makinlah kat hijau tu punya line. So ni kita gabung teknik tau. So situlah zone kita. Okay, clear? Alright. Okay, kejap. Okay, so kita tengok pair apa dia. Kita buka balik line chart tadi. Okay, dekat sini dia ada buat momentum, betul tak? Momentum H4. Naik sikit, turun banyak. Dia bukan kat kawasan sideway. So bila dia bukan kat kawasan sideway, kita marking je siap-siap bucu dia. So kalau siapa yang makan first touch tu first touch kan kita makan curi-curi, scalping. So memang korang akan biru dulu. Kat sini lah. Kalau first touch, dia masuk sekali, first time dia masuk, dia turun. So kita tengok juga candle apa lepas dia candle mana satu yang punca break kawasan situ. So kalau kita tengok balik, sebenarnya dia punya candle punca dia break adalah dekat sini lah, yang first time dia masuk tu. Sebab apa dia turun? Sebab dia pull back dekat kawasan yang candle punca. So kalau kita marking yang saya ajar tadi, 50% tu, tarik daripada highest ni
sampai lowest. So 50% adalah dekat tengah sinilah. So dia akan turun dekat situ untuk pullback dan dia sambung kenaikan. So yang ni faham Kita tengok lagi contoh. Okay, kita tengok yang kalau dekat sideway pula. Sideway dia high risk. Tapi kalau nak try boleh. Kita tengok yang mana satu momentum antara semua-semua ni. Sini kan turun sikit naik banyak. Situ antara momentum yang cantik. Support momentum lah. So kita letak kat situ dulu. Dekat SM bucu ni kan. So kita tengok candle apa punca breakout. Ni susah sikit lah sebab panjang candle dia kan. So candle dia terlalu panjang. So tak boleh lah, tak jadi lah ni. Kalau kita marking pun Sekejap 50% pun dekat tengah ni. Dia sikit lagi lah nak kena. Hampir kena. So kalau letak PO tak kena lah. So ni sebab dia candlestick yang panjang. So high risk lah zone ni. Okay, so kita tengok lagi. Okay, kalau boleh cari yang berdekatan lah, lagi senang. Macam ni ada satu. Okay, dia buat turun sikit naik banyak kat sini. So dia buat SM, support momentum. So kita makin bocor dia. Okay, so satu kat situ. Dan kita tengok candle apa yang punca breakout. Kalau first touch tu tahulah kat sini lah first touch dia. Tapi kita tak pakai first touch. Yang ni kita try belajar yang breakout dulu. So punca candle dia apa yang break kat situ. Candle merah. Yang ni lah merah ni. Kalau ni belum break, dia shadow je kan. Kalau ni dia betul-betul break line kita. So kita marking kat situ. Highest sampai lowest shadow. Highest shadow kat sini. Lowest dia dekat situ. So 50% dekat mana? Dekat tengah-tengah tu itu. Yang titik tengah tu lah. So kita letak kat situ dan kita akan cari entry sell dalam zone. So dia reject. Kita tengok contoh lagi. Ni time frame H4. Kalau takut kat H4 nak pakai H1 ke time frame lain boleh, tak ada masalah. Kalau macam ni kita tengok Okay, ni dia buat naik sikit turun banyak kan. Situlah kita punya RM. So makin bucu tu elok. Okay, sini. So kita tengok candle apa punca breakout. Buka balik candlestick. Candle hijau. Yang ni lah hijau panjang ni kan. So tariklah satu rectangle higher sampai lowest. 50% dekat tengah-tengah, titik tengah ni. So kita kecilkan sikit zone. So kita akan ada satu zone untuk kita buy. Dan satu ada apa kat sini? Ada harami buy, harami H4 lah. So itu adalah confluence kita untuk kita yakin entry. Okay clear So itu cara nak filter lah. So kita tengok lagi. Okay, kat sini dia ada momentum kan. Naik sikit turun banyak kan. Naik sikit turun banyak. So sini adalah RM. Letaklah situ. Lepas tu kita cari candle apa yang break kat sini. Punca breakout. Candle warna hijau. Inilah hijau yang break tu kan. So kita buka balik line chart. So kita tahu lah yang break tu adalah candle hijau. So confirm kat situ. So kita marking highest sampai lowest. Highest hijau ni sampai lowest dia 50% dekat tengah-tengah. Sini lah tengah-tengah. So kecilkan sikit zone. So kita ada satu zone untuk kita buy. Lagi satu kalau perasan sini ada engulfing buy solid. Bukan setakat engulfing buy solid. Kalau kita buka line chart balik, kita ada nampak apa kat situ. HNS. Dia buat apa kat bawah ni? Buat low, high, lower low, higher high. So entry kita kat kawasan low. Kalau kita marking low tu, cara HNS pula, kita tengok vertical line kita letak kat low situ kan. So kita tengok candle apa punca candle apa yang ada dekat vertical line. Candle warna merah. So besar lah zone dia. Takkan kita nak marking satu candle merah ni kan.
Biar kita ambil cara yang paling senang. Sama ada nak pakai Graphene Solid Pi punya cara marking, ataupun marking pakai yang saya ajar tadi, candle punca, break, kawasan momentum. So situ korang sebenarnya dah boleh pakai banyak teknik untuk marking. So sebenarnya tak pening lah teknik ni sebenarnya. Banyak lah cara boleh marking. Nak marking yang shines, panjang pula candlestick dia, besar ni, sakit lah kalau kita nak hold kan. Kalau macam saya ajar body to body, so tak kena marking sampai atas ni, body atas ni, body atas sampai bawah, sampai body bawah shines tu. So kita ada satu zone yang besar. So kalau nak kecil sikit, pakailah cara yang korang lagi senang nak faham. So kita tengok lagi. Dia kadang-kadang ada yang tak jadi. Macam contoh yang tak jadi, okay, macam ni kan, ni tak tahu jadi ke tak. Kita try tengok. Dia turun sikit, naik banyak, so dah betul lah. Okay, lepas tu kat sini dia mula break dekat kawasan sini. Dia break kan. So bila dia break, contoh kita marking kat kawasan yang momentum dulu, SM. So sini adalah kawasan momentum, dia break kat sini. So bila dia break situ, kita buka balik candlestick. So kita tengok candle apa yang punca break. Kat sini lah candle merah ni, punca dia breakout. So bila dia buat punca breakout, kita marking 50% kat situ. So sepatutnya kita sell kat 50%, tengah-tengah tu lah, titik tengah. Tapi dia fly. Ni yang setup yang tak jadilah, yang fail setup. So tak semestinya setup ni terlalu valid. Dia sebagai idea. Sebab ni macam saya cakap tadi, setup ni memang high risk. So kalau nak try boleh, tak masalah. Lagipun risiko kita semakin kecil lah, tak ada besar. Sebab kita fokus satu candle tu je. Kalau dia break candle, cut loss je. So candle tu ada berapa pips kalau yang tak jadi. Punca candle ni satu zone dia dah besar, 100 pip. Betul lah, 100 pip. Sebab ni zone H4 kan, besar ni. So kena tengok time frame lah, besar sangat. Kalau nak selamat, pakailah pair lain, ni currency pair lain kan. Kalau tak kental nak trade gold, jangan trade gold, carilah pair lain. Kalau nak try teknik ni kat time frame kecil, macam saya ajar tadi lah. Kalau yang 15 dia susah sikit, dia tak berapa solid. Sama je konsep, lagi kecil time frame lagi tak solid sangat. Nak okey sikit, M30 tu boleh lah, terima lagi. Tengok dalam lepas punya kan. Okay, buka lain chart, kita cari. Banyak lah sideway. Dia cuma banyak sangat lah yang macam line-line sideway tu, terlalu banyak. Nanti boleh pening kepala kan nak entry macam mana. Cari yang tak ada sideway lah kalau boleh. Macam atas ni, sideway dia tak kurang dekat sini. Sini ada momentum, dia turun sikit naik banyak, dan dia break kat sini. So bila break, boleh kita marking dekat yang momentum tu. Dan kita tengok candle punca breakout, candle merah yang sini. So kita marking highest sampai lowest merah tu, highest sampai lowest shadow. So 50% dekat tengah-tengah. So kita kecilkan sikit zone. Sini kawasan-kawasan kita akan entry. So dia reject lah, dia turun, dan kita profit. Dari sini dapatlah dalam berapa pip kan. Kalau kita hold lah, dapat 140 pip. Kalau nak scalping pun tak ada masalah. Scalping tu lagi senang lah pakai teknik ni. Kalau hold tu kena kental sikit lah. Biru merah tu normal, biru dah biru-biru lepas merah balik. Tu sangat normal lah yang macam tu. Kalau bawah ni kita tengok okay, sini dia buat momentum, naik sikit, turun banyak. So dia break kat sini. Kalau kita makin bucu ni, RM ni, kita tengok candle apa punca breakout. Candle hijau tu. So sinilah candle yang hijau ni, yang break kan. So kita marking kat highest sampai lowest, highest sampai lowest 50%. Dekat tengah-tengah tu lah, yang titik tengah. So kita kecilkan sikit zone. Kita ada satu zone untuk kita buy. So kita dapat lah buy dekat dalam zone. Dia masuk dan dia fly kat sini. Tu kan, nampak kan shadow kan. Ni kalau ni adalah second touch, ni first touch. Second touch medium risk, boleh pergi boleh tak pergi. Kalau break body lah terus.
Dia 50-50. Sama je konsep, sama. Okay, so kita tengok lagi. Tukar pair lain lah. Pair apa nak macam ganas sikit, pair GBP lah. Tapi tak seganas gold. GBP ni dah okey dah. So kita tengok dulu. Buka line chart. Kita cari kat 10 free besar H4. Okay, kita tengok apa yang ada. Okay, macam ni dibuat satu. Dia lagi sesuai kalau ada HNS setup. So kalau gabung HNS tu lagi recommended lah. Macam ni turun sikit naik banyak. So ada momentum. So maki kat situ. Satu. Kita tengok punca break yang kat sini candle apa. So kita check dulu candle apa yang punca breakout. Candle merah. So kita akan marking higher sampai lowest. Highest sampai lowest. 50% dekat tengah-tengah tu. So kecilkan sikit zone. Sinilah zone kita entry sell. First touch kita adalah dekat sini. Shadow yang masuk zone ni. Ni kalau kita nampak jelas lah kat situ. Tu waktu first time dia masuk. So kalau entry dapat 80 pips. Ni adalah second touch. Ni dah kali kedua masuk. Baru dia ambil order dekat RM H4 punya RM. So kena alert lah setup macam ni. Kalau kita hold, dia dah naik balik, kita dah cut loss, lepas tu dia junam jauh. So macam sangat rugi lah kan. Sebab apa dia turun sampai sini? Sebab sini ada SM H4. Sebab tu TP kita macam saya ajar pakai SM RM juga. Sebab itu adalah gangguan. Kalau dia dah tak ada, dia dah bayar kat sini, dia naik, dia turun balik. Memang turun betul lah. Sebab dia dah bayar dah hutang kat sini. Sebab tu dia turun. Sebab dia tak ada gangguan kat sini. Kalau atas dia naik sebab dia kena bayar hutang atas ni. RM masih fresh. Itu ya cara dia. So tengok lagi kalau ada. Kalau macam ni dia terlalu besar zone ni. Kalau kita tengok balik sini. Okay, situ adalah RM. Untuk naik sikit, turun banyak, dan dia break kat sini. So candle punca break kat situ adalah candle hijau. So candle hijau tu lah kita akan marking higher sampai lowest. Higher sampai lowest. So 50% dekat tengah-tengah ni. So kecilkan sikit zone. Situlah kita buy kat sini. Yang shadow ni sebelah next candle dia kita buy. So that's why dia fly. So dapatlah makan kat situ kan. Dalam 80 pips. Sangat berbaloi lah. Zone pun tak adalah besar mana. So ni versi H4 kan. Besar memang besar, tapi dalam versi H4 punya dia tak besar pun. So kita tengok lagi momentum yang kena break kat mana. Dekat sini ada satu. Dia ada banyak sebenarnya. So kena ni macam idea lah. So nanti korang boleh explore sendiri. Korang tengok lebih jelas lah tetap macam ni. So ni dia buat breakout momentum. Dia break momentum kita lah. RM dia breakout RM punya momentum kat kawasan yang sini. Carilah punca break, candle punca yang break. Kita cari. Make sure candle tu adalah candle pertama yang dia break. So candle hijau ni adalah candle pertama dia break line kita marking. So kita letak satu rectangle kat candle hijau sini. So 50% dekat mana? Dekat tengah-tengah ni lah. Situlah kawasan-kawasan kita akan buy. So dia fly. So agak-agak kalau next candle ni dia turun nak tekan tengah-tengah tu boleh entry. So dapat fly kat sini. Kalau kita lambat entry, dia dah terbang dulu, baru masuk zone ni, kita dah rasa macam alamak ni second touch, ni third touch, dah macam was-was kan, takut kan. Tapi kalau nak try je boleh je. Sebab zone tu kecil. So kalau kecil, risk kita tak ada besar. Kalau kita nak hold baru dalam 17 pip. So kalau nak try second touch tu tak ada masalah, boleh. Kalau nak try, asalkan dia tak break lah. Jangan dia break zone kita marking tu je. Sebab bawah ni ada SM ataupun engulfing solid buy. So kalau dia turun, dia pergi sini lah. Itu risiko dia. Setup macam ni dia ada risiko dia. Tapi win profit tu tinggi jugalah. Sebab tu saya ajar sebelum ni saya ajar memang ajar yang low risk setup tapi profit. So yang ni saya ajar high risk setup
Dan boleh profit dan boleh loss juga. Ni cara ni memang high risk. Tapi zone kecil. Kalau candle yang punca break tu, candle dia kecil, pendek, tak besar sangat. So zone kita, risk kita kecil lah. Macam atas ni buat momentum. Kalau boleh kita cari yang cantik lah, momentum yang cantik kan. Senang sikit. Macam ni turun sikit, naik banyak. So candle break kat sini, candle apa? Candle merah. So kita marking candle merah tu lah. Ya, merah ni lah sebatang ni. So highest sampai lowest. Ni sangat simple, cara paling senang ni. Sama je teknik SBR, macam SBR yang biasa orang belajar basic tu. Cuma dalam bahasa kita sebut ni sebagai momentum lah. So situlah kawasan kita entry, dapat sharp kat situ kan. Dan dia junam. Kalau kita tengok balik apa ada kat sini. Sini ada HNS. High, low, high, low, low. So entry dekat high. Kalau kita marking high tu, tengok candlestick apa yang ada dekat high. Letak vertical. Candle hijau. So candle hijau tu kita marking lower sampai highest. Ni kalau HNS punya cara lah. So lagi banyak, bila korang dah belajar semua teknik ni, teknik saya ajar, so dia lagi banyak cara korang boleh marking. So sinilah zone korang entry. Ni versi HNS. Okay, clear? Senang ni cara marking. Banyak cara. Nak low risk ada, nak high risk punya ada cara. So kena try lah teknik yang macam ni. Macam ni kita buka balik line chart. Sini naik sikit, turun banyak. Sini adalah momentum. Letaklah atas tu RM. So kita buka balik. Candle apa? Punca break. Candle ni lah, candle sikit je nak break kan. Macam sikit sangat kan. So kalau nak ambil candle sebelah pun boleh, tak ada masalah. Cuma dia dah fly sikit lah, tu dia turun balik. So kalau korang ambil candle ni, dia dah break lah kat sini. Break, sini break, dia naik. Dia pull back, dia naik kan. Kalau takut, tak payah ambil, senang. Kita ambil yang biar kita nampak jelas lah. Tak payah buat complicated kan. Kita buat senang je, cara yang setup yang senang. Kalau macam ni, turun sikit, naik banyak. So kita marking kat sini, bucu atas ni. So cari first time yang break, candle apa kat situ? Candle merah. Merah ni lah. So highest sampai lowest adalah kawasan kita marking. So 50% ni lah tengah-tengah untuk kita entry. So letaklah 50% kat situ. So dia masuk zone. Dan dia reject. Dapatlah curi-curi kat situ kan. So dapatlah dalam 60 pips, 70 pips. Okey sangat kan. Ni pun teknik hit and run. Lagi bagus first touch. Kalau nak makan second touch tu, tu memang saya dah label siap-siap lah. Label sebagai 50%, 50-50 boleh pergi. Medium risk, third touch ke atas, high risk. Okay, so kita tengok lagi. Ni PGA. GA ni memang macam ni. Dia kasar sikit. Okay, atas ni dia buat lagi. Okay, kita dah nampak dah. Kat sini ada momentum. Turun sikit, naik banyak. So bila dia turun sikit, naik banyak, kita akan marking dekat mana? Punca break. Sini kan. Candle apa yang break kat situ? Candle merah. Sini lah. So highest sampai lowest adalah kawasan kita marking highest. Dan lowest ni buat shadow tau. Okay, so tarik 50%. So dapatlah hit and run lagi sekali. Ni tak adalah dia junam jauh. Sebab dia dah pergi jauh dah daripada sini. Sepatutnya kalau boleh dia pull back terus lah dekat sebelah. Lagi recommended. Tapi dia tak pull back sangat kat sebelah. Dia dah turun jauh dah sampai sini. Dia naik balik. That's why lah dia dah tak mampu nak terus jauh, nak turun jauh lagi kan. Sebab dia dah order dia dah jauh dah pergi. Kalau kita kira kat situ berapa pip lah dia turun. Dah dekat 150 pip lah dia turun. So tak boleh lah kita nak assume dia turun lagi 200 pip kan. So dia turun dalam beberapa pip je. Dapatlah curi-curi. Kalau kita entry dalam zone ni pun dekat 50% tu, kalau kita kecilkan sikit atas ni lah, kalau kita akan entry kan. So first time dia masuk zone tu dekat shadow atas ni kan. So waktu dia pilih junam reject tu,
Dia jurang sampai bawah ni, dalam 50 pips. So sangat okey lah kan, hit and run tu. Sebab dia closing candle dia dekat bawah sini. Dia close candle dia, ni body ni closing dia kat sini. Ni next candle dia open, so dia naik balik. Ni pun teknik, label sebagai teknik hit and run jugalah, tapi pips yang banyak. Okay, so kita tengok lagi. Kita cari pair yang lembut sikit lah. Pair Euro USD ke, pair apa ada AU. Kita nak AUD USD. Okay, lagi recommended gabung dengan HNS tau. Sebab HNS pun dia sangat padu kalau gabung teknik ni. So macam ni, kita nampak dia buat low high, lower low, high high. So kita akan makin dekat low ni kan. So tengok candle apa yang ada dekat low tu. Candle merah. So tariklah highest ni, merah tu, sampai dekat lowest. So situ kawasan kita entry. Ni versi HNS. Tapi kalau versi momentum breakout, candle apa yang ada kat situ? Okay, sini dia buat naik sikit, turun dia banyak, dan dia break dekat sini. Break kawasan SM kita, RM kita, resistor momentum. So bila break, kita cari candle punca kat sini. Candle apa yang punca break? Candle warna hijau. So kita tariklah 50% kat hijau tu. Kecil pula kan candle dia kan. So kalau nak entry kat situ boleh agak-agak 50% nak kena, bikin entry je. Tapi kalau saya akan ambil candle atas sikit lah. Candle yang candle yang hijau atas ni, yang panjang ni. Sebab ni tak apa-apa nak nampak break kan. So yang ni kita dah tahu lah dia memang break atas. So tariklah, ambil kat atas ni candle. Dia sama lah, dia masuk juga, memang masuk dalam zone kan. So cara dia ni kalau gabung HNS. So kita tengok lagi, ada lagi tak setup H4. Sini banyak sangat sideway kan. Okay, so kat sini dia ada buat satu lagi momentum RM, naik sikit, turun banyak. So kita mark kat sini, tapi dia break kat sini pula. So dia break kan. So bila dia break macam tu, sepatutnya kita nak cari buy lah dekat kawasan punca breakout. Candle yang hijau ni, punca dia break. So kita check, dia jadi ke tak jadi. So 50% kawasan kita entry kat sini. So kita punya tempat entry kat kawasan ni lah, bawah ni. So bila setup macam ni, kita nampak lah obviously dia break bawah, break zone kita. So kita tahu tak valid lah. So kita akan cut loss sahaja. Ni antara setup yang tak jadi. So kalau jadi dia akan fly terus, tapi dia break bawah. So kita anggap tak ada rezeki setup macam ni. Lagipun zone kita dalam 14 pip je, tak besar, memang kecil. Sebab dia kat sideway, high risk sikit lah sideway ni. So kalau dekat sebelah ni, dia turun naik sikit, turun banyak. So sini dia buat momentum, marking kat situ. Dan kita akan marking dekat kawasan kita punya candle breakout, punca dia break. So tengok candle apa, candle hijau. Ini yang tadi kan, bukan, lain, sama. Ni sama macam atas ni, lebih kurang pula. So kita marking kat candle hijau ni. Ni baru nampak candle hijau yang panjang ni yang dia breakout. So highest dia sampai lowest kita akan marking. So 50% tu kawasan kita akan entry buy. Okay, clear yang ni, senang ni. InsyaAllah lah senang. Tapi jangan overconfident lah. Dia kadang jadi, kadang tak jadi. Kalau jadi, rezeki lah. Saya suka H4 sebab H4 ni bila dia jadi dia akan pergi jauh. Sebab kita kena tengok juga time frame kita ni, H4 dia punya momentum dekat mana, ada gangguan tak. Kalau kita entry kat sini, first time kita entry dalam ni, belah kanan ni kita tahu dia tak jadi lagi waktu ni, tapi belah kiri dah memang ada. So dekat sini atas ni tak ada momentum untuk H4 kan. So kalau tak ada RM yang mengganggu, dia akan break lah.
Tapi kalau time frame kecil kita check dulu ada tak. So kalau take profit nak time frame kecil pun boleh, tak ada masalah. Pergi H1. Okay, H1 belah kiri tu ada tak momentum? Ada kan, kat sini satu kan. Situlah TP1 kita reverse H1 lah. So H1 dia pergi, so dia reject lah dekat sini. First time dia masuk dekat situ kan, so dia reject. Tapi kalau tak nak H1, pergilah M30. Ada tak take profit kita dekat M30. So M30 kalau kita buka line chart, dekat kawasan-kawasan ni pun ada tak ada je. Mungkin ada kat bawah tu je lah kawasan kita boleh take profit kan. Walaupun dekat situ pun kita masih boleh profit dalam 20 pips, 28 pips. Kalau hold sini sampailah 50 pips. Itu cara TP lah macam yang saya ajar awal tu. Jadi kurang je, sama. Okay, so far okay, clear. Hanya H4. Kalau H1 sama je, boleh pakai. Make sure cari yang nampak jelas lah. Bukan sideway lah. Sideway memang susah sikit. Kalau sideway dia jadi tak jadi je. Kadang jadi, kadang tak jadi. Kalau nak scalping tu boleh lah dekat sideway. Kalau nak mengharapkan hold dekat sideway tu memang susah. Unless kalau dia dah break sideway tu, baru boleh. Okay, kat ni versi H1. So H1 sini cantik je dia buat. Naik sikit, turun dia banyak. So kita marking kat sini RM. Candle punca break dia dekat kawasan situ. Apa candle dia? Candle hijau. So kita akan marking dekat candle hijau ni lah. Hijau yang satu tu kan. So 50% kawasan kita entry. So kita akan kecilkan sikit zone. Situlah kita buy. Dia tak break body pun, dia break shadow sahaja. So kena hati-hati lah. Shadow dengan body kita kena alert. Kalau shadow ni dia bagi, dia ambil SL dulu baru dia fly. So sayanglah kalau kena SL kan. Lagipun zone tu sangat kecil lah. Risk kita tak besar pun. Dalam 4 pips punya risk. So memang terlalu kecil. Okay, kita tengok lagi. Ni last lah. Okay, kita buka pair lain. Pair apa yang selalu pelik-pelik ni, pair GU kan. Kita tengok pair pelik-pelik ni lah. Pair yang cacat sikit ni kita tengok. Yang suka bagi shadow. Buka balik line chart. Kita cari kawasan yang breakout. Okay, zoom sikit. Make sure cari yang cantik tau. Yang momentum yang cantik. Kalau ni dia naik sikit, turun dia tak berapa cantik. Macam ada gangguan kat sini. Kita nak yang betul-betul clean, yang cantik. Macam ni lah. Dia naik sikit, turun dia banyak. Dia cantik kan. So kita boleh marking kat situ. So kita punca break dia dekat mana. Kita check dulu. Oh, ni ada gap kan. So ni susah sikit lah sebab ada gap kan. So kalau nak ambil candle merah ni, punca dia break boleh, tak ada masalah. Cuma kacau lah gap tu. Cari yang tak ada gap. Okay, sini dia cantik. Naik sikit, turun dia banyak. So kita marking kat sini. Okay, so kita cari candle apa yang punca break. Candle hijau. Hijau yang panjang je lah punca dia break. So tarik 50% sampailah 100%. Nak paling low risk 75% lah. Ni 50% standard lah. Yang 50% ni. So 50% kat situ kita akan kecilkan sikit zone. Kita akan buy dalam zone yang kita dah marking situ. So dia fly, dapatlah hit and run. Kat sini pun dapatlah 70 pips. Hold 120 pip. Kalau nak orang tanya scalping padu ke apa ke, ini pun dah boleh scalping dah. Dah biru close je. Itulah maksud scalping. Bila korang entry, korang terus biru. Itulah scalping. Semua teknik boleh pakai untuk scalping ni. Cuma nak tanya intraday padu ke swing padu, itu pun kalau nak cakap padu ni, kalau swing boleh, cuma kena kental sikit lah. Sebab swing dia akan memang akan merasa dah biru tu dah lama, lepas tu merah balik, lepas tu nak biru balik tu kita dah takut lah. Itu swing lah. Yang siapa yang swing ni trader je yang faham biasa kalau yang biru merah ni. Kalau scalping tu dia entry biru, entry biru. Itu scalping. Okay.
Okay, so kita tengok dekat sini. Dia ada momentum kan. Turun sikit naik banyak. So kita akan makin dekat bawah situ. Okay, so kita letak satu line dan kita tengok candle apa yang punca break. Candle merah. Inilah body dia, bukan shadow Dia break tu wajib body, sebab body adalah harga sebenar. So 50% dekat tengah-tengah. So kita kecilkan sikit zone. So kawasan sinilah kita akan entry. So dia masuk dan dia terus pergi. Inilah orang kata hit and run. Tapi jauh lah dia pergi dah. Sebab take profit dari sini tak ada gangguan. Dia tak ada momentum kan. So dekat bawah ni mungkin banyak lah momentum dia. Ada dekat time frame kecil mungkin ada banyak kan. That's why dia reject sampai situ. Take profit tu macam yang saya ajar lah. Korang boleh explore balik tengok balik. Yang TP, SM dengan RM. Multi time frame. Boleh pilih nak scalping dekat time frame kecil, M15, M5, tu scalping punya TP lah. Kalau berani hold H1 ataupun H4. Okay, so far so good harap korang faham dan boleh apply lah dalam chart untuk next week ni. So kalau biru-biru boleh bagi tahu. So at least kita tahulah teknik ni okey ke tak okey. Kalau tak okey saya ban je terus teknik ni. Tapi kalau okey bolehlah pakai dan bagi tahu saya feedback dia nanti. Sebab sekarang baru belajar, so tak tahu lagi feedback dia kan. Ni adalah teknik yang breakout momentum tu lah. Dia sama je macam SBR, RBS, tapi dalam versi momentum RM ataupun SM. Kita sebut dia SM, RM momentum lah. Breakout momentum. Bukan teknik yang fake out teknik fake out lain. Teknik fake out tu adalah breakout momentum 1, BM 2 dan BM3. Tu bukan, tu lain. Ni kita panggil breakout momentum. Dia break macam break SLR juga, tapi SLR momentum. Okay. Alright. Okay, apa-apa good luck. Okay, terima kasih.